Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel aku. Nama aku Ashraf. So, pertama sekali aku ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku, dan pada korang yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng tu sekali supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. So malam ni guys, aku nak kongsikan sebuah cerita pengalaman aku sendiri menguruskan jenazah, dan kemudian sesuatu yang aku rasa berat aku nak lalui selepas aku menguruskan jenazah tu. So apa-apa pun, tonton cerita aku sampai habis. Aku akan cerita kepada korang. Jom kita check it out. Okay guys, sebelum aku terus pada cerita, aku nak cerita sikit background pekerjaan aku sebenarnya. Alright, aku sebenarnya bekerja dengan ayah aku. So syarikat ayah aku ni menjalankan perkhidmatan kepada warga asing yang ada di Malaysia ni lah. Dan salah satu perkhidmatannya adalah penghantaran pulang dan pengurusan jenazah untuk warga-warga asing. Dan aku sebelum ni aku ada cakap dalam video-video aku yang sebelum-sebelum ni aku ada cakap yang aku ni buat kerja marketing. Yes, aku memang itu adalah salah satu portfolio utama aku, buat kerja marketing dan sales. Dan aku juga dipertanggungjawabkan untuk menguruskan jenazah-jenazah warga asing yang dah mengikuti. Dan tugas aku bukanlah memandikan jenazah ke mengkafankan ke apa, bukan. Tugas aku hanya menguruskan dia punya dokumentasi daripada dapatkan surat daripada dia punya daripada negara asal sehinggalah dapatkan sijil mati dia di Malaysia. Kemudian dokumen tu aku akan compilkan, serah kepada vendor yang akan uruskan jenazah untuk dihantar pulang ke negara asal. Begitulah cerita tentang kerja aku ni kan. Okey, kita masuk pada cerita. Berlaku ketika PKP tahun 2020, tak silap aku sekitar bulan Julai atau Ogos macam tu. Okay? Waktu tu kita dalam fasa PKPB. PKPB lah. Maknanya waktu tu kita boleh bergerak merentas daerah atau merentas negeri, tapi kena ada surat ke kan. Alright. So nak jadikan cerita, satu hari ada sahabat ayah aku datang ke pejabat dia lah. Dan waktu tu aku pun ada sekali dengan ayah aku di pejabat dia. Di pejabat beliau lah. Masa tu kita tengah berbincang-bincang tentang strategi untuk syarikat benda semua. Okay, kawan ayah aku ni kita bagi nama dia Amri lah. Bukan nama sebenar, nama dia Amri. So dia dah bersalaman dengan ayah aku, borak sedikit, dan dia pun nyatakan hasrat dia lah. Dia nyatakan hasrat dia di mana dia minta bantuan ayah aku, syarikat ayah aku ni, untuk bantu dia uruskan satu jenazah yang baru meninggal dunia. Waktu tu baru 2 hari meninggal dunia. Meninggal dunia di site construction lah. Site construction. Dia aku pun waktu tu mencelah lah. Aku bertanyalah pada Cik Amri ni, Cik Amri, warga asing yang meninggal dunia ni ada ikut program kita ke? Jadi ahli untuk program kita ke? Dia tak sempat nak daftar, dah meninggal. Itulah, aku dah daripada sebelum tu memang aku dah suruh dia masuk. Tapi itulah, dia sampai sini pun masa tu seminggu terus PKP, tak dapat kerja terus PKP, tak ada duit nak bayar ikut program korang ni. Itulah aku pun nak benda nak jadi kan. Tu nak datang sini nak minta tolong korang, kalau korang boleh tolong uruskan. Tapi tentang pembayaran dia tu tak ada masalah lah. Aku pun dah bercakap dengan majikan ni pun boleh buat, akan tanggung lah semua untuk proses tu. Jadi aku dah dengar penjelasan daripada Cik Amri tu, aku rasa macam berat. Aku tak tahu kenapa hari tu aku rasa macam berat lah. Dan aku sempat berbisik pada ayah aku. Abang rasa macam berat lah dalam uruskan jenazah ni. Kata kalau kita minta vendor kita je terus direct dengan Cik Amri ni lah. Lepas tu ayah aku pun tegur aku lah, kita tak boleh macam itu bang.
ini yang meninggal ni jenazah orang Islam. Ni fardu kifayah untuk kita bantu. Tak kisahlah dia nak bayar kita ke tak bayar kita ke, tapi kita wajib bantu. Kalau orang dah minta bantuan, kita wajib bantu. Kau kena bantu ni bang. Okey Amri. Aku setuju nak bantu kau. Nanti apa-apa tentang maklumat si mati tu kau hantar dekat Ashraf. Okey? Nanti kau liaise dengan Ashraf. InsyaAllah aku akan bantu. So, bila ayah aku dah cakap macam tu, aku pun akur lah bila dia cakap kan fardu kifayah, dan yelah tak salah kalau kita membantu. So aku pun ambil lah semua dia punya detail, punya nombor telefon waris di negara asal. Okay, sebelum tu yang meninggal ni adalah warga Indonesia. So bila aku dah dapat nombor telefon waris tu, aku pun hubungilah mereka kan, dapatkan dokumen-dokumen yang sepatutnya apa semua kan. Alhamdulillah semua urusan dokumentasi awal tu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. So aku boleh uruskan lah semua untuk urusan nak keluarkan jenazah tu daripada bahagian forensik kan, report polis apa semua aku dah dapat, permit kubur semua dah ready lah. Okay, si mati ni waktu tu jenazah ni, arwah ni dia adalah seorang lelaki. Dia waktu tu disimpan di salah sebuah hospital di dalam bahagian unit forensik di hospital. Waktu tu ada area-area kawasan Serdang lah. Okay. So kalau tak silap aku, selepas 2 hari lah aku berbincang dengan Cik Amri dapatkan details tu, aku diminta ke hospital tersebut untuk tuntut jenazah. Jadi aku dah siap-siap lah telefon majikan dia dan kawan-kawan dia untuk datang ke hospital. Untuk buat pengecaman mayat. Dan kemudian kita akan vendor kita akan ambil jenazah ni untuk untuk diuruskan lah. Alright. Nak dijadikan cerita, hari tu tak salah aku hari Khamis. Seperti yang dijanjikan pukul 2 petang aku dah terpacak lah dekat forensik. Bawa lah dokumen apa benda semua tu untuk diuruskan. Aku pun telefon lah kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun Indonesia juga. So aku telefon. Hello. Ya. Kamu ada di mana? Saya dah tunggu setengah jam dah kat sini ni, awak tak datang lagi ni. Lah. Letak telefon. Aku telefon lagi seorang. Kawan dia ada 3 orang tau. Hello. Hello. Apa sebab bising sangat ni? Hello. Telefon lagi satu. Hello. Tak ada permit. Takut nak keluar. Yalah. Tak apalah. Tak apa, nanti saya telefon majikan awak. Tak telefon. Aku call majikan dia ni pula di luar kawasan. So nak tak nak aku terpaksa uruskan jugalah kan. Lepas tu aku tanya dengan MA tu, cik, kawan-kawan ni tak dapat nak datang lah cik, macam mana kena buat pengecaman mayat cik, kalau tak dia melanggar prosedur ni. Tapi kawan-kawan ni tak datang, saya pun tak kenal jenazah arwah ni. Macam ni cik, boleh hubungi waris dia dekat negara asal. Oh ya tak ya Okey, kejap. Saya cuba tanya dengan kakak dia, dengan kakak arwah ni, boleh buat video call apa semua. Okey, kejap. Alhamdulillah guys, aku telefon kakak dia setuju untuk bantu aku cam jenazah tu. So aku pun steady lah masuk bilik mayat. Okay, masuk bilik mayat tu aku cakap dengan kakak dia dah ready, aku cakap dengan MA pun kata dah ready. Aku masuk dalam bilik mayat tu. So masa aku masuk dalam bilik mayat tu guys, dia punya sejuk lain macam guys. Dia bukan sebab sejuk bilik mayat tu sebab dia peti ais tau. Dia sebab aku tak tahu kenapa aku sejuk dia macam sampai ke tulang, aku tak tahu sejuk lain macam lah. Tak tahu nak describe dengan korang macam mana. So bila sampai masuk dekat bilik pengecaman mayat tu, aku nampak ada sekujur tubuh diselubungi dalam beg putih. Dalam beg putih atas tray troli mayat tu lah.
terkujur dekat atas tu. So perlahan-lahan aku mendekati troli tu. Dan MA tu pandang aku, dia kata, "Bang, dah ready?" Aku tanya dengan kakak dia, "Dah ready?" Okay, dah. Okay. Perlahan MA tu buka zip jenazah tu. Okay bang, boleh buat pengecaman sekarang? Aku pun tunjuk handphone aku ni, tunjuk ke arah muka jenazah tu lah, dan diturunkan ke bawah lah untuk cek tanda-tanda yang boleh mengecam yang itu adalah adik dia. Belum sempat aku turun ke bawah ni, MA tu buka lagi luas muka jenazah tu lah. Ya Allah guys, aku punya lutut ni guys, terus aku tak tahu, lemah guys bila aku terpandang wajah arwah tu. Aku tak tahu nak describe macam mana. Korang cuma boleh, aku nak korang semua bayangkan muka orang yang jatuh daripada bangunan. Dia jatuh tapi kepala dia dulu. Begitulah keadaan dia guys. Tapi dah cantik lah. Dia dah buat postmortem, dah jahit apa semua kan, dah betulkan balik. Tapi still aku nak cerita lebih-lebih pun tak boleh lah, mengaibkan ahli keluarga dia kan. Lepas aku tunjuk macam tu, kakak dia meraung je. Kakak dia kat dalam ni meraung sambil dia kata, Sudah cukup, Astaghfirullahalazim. Ya mas, betul ini adik saya mas, ya betul. Ya Allah. Aku terus tutup aku punya handphone. Aku cakap dengan itu, bang, terima kasih bang. Aku terus keluar. Kebetulan ayah aku pun datang dengan staff ayah aku hantar dia ke hospital tu untuk tengoklah keadaan aku kat sana okey ke tidak, apa semua kerja aku kan. So aku terus keluar, aku duduk dekat depan kaunter forensik tu. Aku bagi dokumen untuk lepas ni aku nak sign apa benda, aku letak kat situ. Aku duduk, aku termenung. Aku macam tak tahu aku nak buat apa. Macam blur terus tau. Okay. Lepas tu adalah vendor untuk urusan jenazah tu semua datang ambil jenazah, mandikan apa benda semua. Dan waktu tu minta aku sembayangkan sekali. Aku macam okay lah, boleh lah. Aku kuatkan jugalah diri aku untuk join sekali sembayang jenazah tu lah. So Alhamdulillah, pengurusan jenazah waktu tu berjalan dengan lancar. Tepat jam 5.30 macam tu jenazah dah boleh dibawa ke tanah perkuburan lah untuk dikebumikan. Sorry guys, jenazah yang ni kita tak hantar pulang ke negara asal. Yang ni kita kebumikan di Malaysia. Sebab waktu tu pengurusan untuk pengantaran pulang agak sukar, dan kita pun dapat kebenaran daripada waris untuk dikebumikan di Malaysia lah. Okay. Jenazah ni dibawa ke salah satu tanah perkuburan di Gombak. Pukul 5.30 dibawa ke sana, dan aku pun ikut jugalah ke tanah perkuburan dengan ayah aku waktu tu. Okay, so urusan aku agak lambat sikit lah sebab banyak dokumen-dokumen yang aku nak ambil lagi kan kat sana sebelum sebelum dikebumikan tu. So lebih kurang 6 lebih gitulah baru settle semua dokumen dekat forensik. So aku pun bergerak ke Gombak lah, daripada Sedang nak ke Gombak. So daripada Sedang nak ke Gombak tu, dijadikan cerita aku lalu dekat tol Sungai Besi. Aku lalu dekat tol Sungai Besi. Waktu tu ada roadblock lah kan. Ada roadblock untuk dia semak kita punya dokumentasi perjalanan kan. Okay, aku sampai je dekat tol tu, depan aku ada 3 buah kereta lagi lah. Setiap kereta tu polis akan ambil masa dalam 1 ke 2 minit ataupun lebih untuk dia semak dokumen, tengok surat perjalanan apa benda semua. Okey, baru dilepaskan. Okay, dia check satu buah kereta dia check. Okay, sampai kat aku turunkan cermin kereta aku. Masa tu aku bawa Toyota Innova. Turunkan cermin kereta. Sebelah aku ni ayah aku lah.
Aku berdua je dengan ayah aku. Turun kaca main kereta. Assalamualaikum cik. Baru tadi dengan uruskan jenazah. Dia masuk, polis tu tengok je ke bahagian dalam kereta aku. Dia terus macam, okey cik boleh jalan terus. Cik ni surat tak nak tengok. Tak apa. Jalan. Hati-hati dalam perjalanan. Okey, jalan. Aku macam, apa pelik polis ni? Aku jalan lah. Naikkan tingkap. Aku dengan ayah aku saling berpandangan. Asyik polis tadi tu. Tangkah. Ada yang ikut balik tau bang. Ni ayah aku ni memang cerita sikit. Dia punya gurau tu kadang-kadang kan. Aku terus, ayah ni mulut celupa lah. Tak adalah. Okay ni kot. Dan seperti biasa guys, kalau jalan kat KL ni mana pernah tak jam kan. Lagi-lagi jalan Tun Razak tu. So aku sampai dekat tanah perkuburan masa tu lebih kurang 6.45 dekat nak pukul 7 lah kan, nak maghrib lah time tu. So sampai aku di sana, terus bagi dokumen-dokumen pada pengurus penggali kubur apa semua. Dan dia pun jalankanlah proses pengumian apa semua. Lebih kurang dalam pukul 7 suku lagi sikit nak maghrib, nak azan maghrib. Selesailah semua urusan, dah baca talqin dan benda semualah. So aku pun jumpalah dengan kawan-kawan dia. Yang best tu kawan-kawan dia ada pula kat tanah perkuburan tu. Tu yang aku pelik tu kan. Aku tanya dia seorang-seorang, ni nak tanya macam mana dia meninggal sebab apa sebenarnya? Oh, dia jatuh pak dari tingkat 4. Ya, macam mana boleh jatuh? Entah, saya pun tak kurang periksa pak. Waktu itu dia sama saya sedang lagi kerja di tingkat 4 itu. Kemudian saya tinggal dia terus ke nak ambil air. Lah haus pak, panas terik kan. Dia ambil air, minum air. Bila saya sampai, dia sudah jatuh pak. Saya tak tahu gimana dia jatuh. Mungkin tak tahu pak gimana. Tapi sebelum itu saya ada dengar yang dia ada bergaduh sama kakaknya di kampung. Oh, gaduh kenapa? Pasal uang pak. Yelah, sampai di sini seminggu lagi terus lockdown. Ya, belum sempat kerja. Dia belum dapat gaji, udah diminta duit sama orang di kampung. Jadi beberapa hari tu dia murung aja pak. Oh iya ke? Yelah, tak apalah. Nak buat macam mana kan, dah sampai masa dia. Yang korang tadi kenapa tak datang? Ya saya lagi kerja pak, gimana mau ke sana? Yang kamu kenapa takut pergi sana? Iya, saya ini permitnya sudah mati pak. Ni mau bayar denda, mau pulang ni. Takut nanti dalam perjalanan ditangkap sama polisi. Iya. Okey, tak apa. Yang penting semua dah urus. So yang ni saya dah uruskan. Lagi beberapa hari nanti saya akan pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk kita keluarkan sijil mati dia. So nanti saya akan majikan awak lah. Alright. So aku pun beransur pula. Aku hantar ayah aku balik rumah dan aku balik ke rumah aku lah. Sampai dekat rumah, aku turun daripada kereta. Tiba-tiba aku rasa macam bahu aku ni dipicit-picit guys. Bahu aku ni macam dipicit-picit. Mungkin penat kot. Itulah. So aku pun bersihkan diri aku sikit kat luar. Bersihkan apa yang patut aku bersih. Aku bersihkan tangan aku bersihkan kaki, apa semua, aku basuh muka. Lepas tu aku pun masuk. Sebelum aku masuk tu, aku bacalah apa yang patut untuk aku masuk ke dalam rumah lah kan. Okay. Dah selesai apa semua, aku pun naik atas mandi apa semua dah selesai. Aku pun terus cakap dengan rumah aku, hari ni saya macam penat sangat. Saya nak tidur awal boleh?
Mak aku cakap, muka awak pucat ni. Pergilah rehat. Tak apa. Pergi rehat. So aku pun tidur. Okay. Malam tu tak ada apa-apa guys. Cuma aku macam tidur-tidur ayam. Kejap-kejap terbangun. Badan aku rasa macam panas sangat. Malam besoknya, lepas maghrib je, aku akan rasa macam belakang aku ni sakit sangat. Macam aku tengah pikul beras 10 kilo tau kat atas ni. Lenguh dia berat macam dia punya sakit dan lenguh tu macam kau tengah pikul beras 10 kilo. Aku cakap kenapa Lepas tu aku jadi macam cepat marah. Sedang biasanya kalau anak-anak aku main bising-bising ke apa, aku tak kisah pun, aku boleh join kali main dengan diorang. Tapi aku rasa aku macam malam tu aku macam bingit sangat dengar diorang main tu. Sampai aku jerit dengan diorang. Anak sulung aku ni pun dia jenis menjawab kan. Dia kata, alah dia gini. Aku tak tahu kenapa aku boleh naik tangan dekat dia. Tiba-tiba aku macam rasa macam, kenapa aku macam tu? Okay. Hari ketiga, sakit belakang ni start daripada pagi. So aku pergi kerja memang tak boleh buat kerja kan. Sampai staff aku bertegur, Cik Ashraf, kenapa muka pucat? Macam demam ke? Kalau tak sihat, baliklah pergi klinik ke apa ke. Tak ada apa lah. Jangan, tak ada apa. Aku jadi macam tu lah. Aku jadi seorang yang pemarah. Lepas tu aku rasa macam berat nak solat kan. Lepas tu aku rasa macam bila aku dengar ayat-ayat suci Al-Quran ni, aku rasa macam panas. Aku tak tahu kenapa kan. Dan benda tu berlarutan sehingga seminggu. Dan malam ketujuh tu aku dah start mimpi yang bukan-bukan. Malam ketujuh tu aku mimpi, masa aku tidur aku mimpi aku pergi ke satu tempat yang macam berluka, gelap kan. Macam berluka gelap. Dan aku ternampak satu sosok tubuh, pakaiannya lusuh. Sosok seorang lelaki berpakaian lusuh, mukanya macam penuh dengan darah, macam kepala dia pecah penuh dengan darah, datang mendekati aku. Dia datang dekat dengan aku. Lepas tu dia aku setiap kali dia buat macam tu, aku akan terbangun. Setiap kali aku terbangun, jam menunjukkan jam 3:30 pagi. Aku macam, bila aku terbangun macam, ya Allah, bila aku cuba tidur balik, benda tu akan datang lagi. Begitulah. Jadi selama aku rasa lebih kurang dalam 3-4 hari aku kena macam tu. Dan aku ceritakan benda ni kepada salah seorang staff aku. Dia ni agak pandai jugalah tentang benda-benda alam sebelah ni kan. So dia kata, ni macam ni Cik Ashraf. Saya tengok Cik Ashraf pun lain macam ni. Apa kata kalau cuba Cik Ashraf ikhtiar mandikan dengan air limau. Mandi air limau, lepas tu minum air yasin ke macam mana, cuba Aku pun cuba lah mandi air limau. Malam tu rumah aku bagi aku minum air yasin. Badan aku rasa macam, lepas aku minum air yasin tu, badan aku rasa macam panas sangat. Tapi yelah, benda tu tak hilang gitu je guys. Menghadapi benda tu lebih kurang 2 minggu kan. Benda dia bukan datang hari-hari lah mimpi tu. Dia selang sehari datang, nanti dia hilang 2 hari, nanti datang lagi kan. Sampailah satu ketika ada ustazah yang selalu ajar isteri aku mengaji lah. Isteri aku mengaji. Waktu tu kebetulan aku ada dekat rumah waktu tu, dan dia perasan muka aku lain macam lah. Dia tegur isteri aku, Sabiah, ustazah tengok muka Ashraf lain lah, macam ada sesuatu yang tak kena ni. Lepas tu isteri aku pun ceritalah pada ustazah tentang apa yang berlaku terhadap diri aku. Astaghfirullahalazim.
ustazah tu mengucap panjang lah. Saya dah agak dah. Tak apalah macam ni. Nanti petang sikit ke atau esok pagi ustazah bawakan daun bidara. Ya? Dan jus bidara. Tak apa. Kali ni ustazah bagi je. Kalau bagi je dekat saya. Cuba buat apa ni? Ikhtiarkan mandi daun bidara tu. Yang air Yasin tu tetap bagi tetap bagi minum, dan bacalah ayat-ayat yang mudah lah, macam 3 kul, ayat kursi lah. Kita nak mandi, selawat Nabi apa semua jangan tinggal okay. So petang tu tak sempat nak datang bagi daun bidara tu. Besok pagi dia datang. Ustazah tu datang bagi aku. Masa tu aku memang dah teruk gila babe. Aku dah tahap macam orang dengan mata ni dah hitam kan. Malam tak boleh tidur, kena gangguan benda macam tu kan. Lepas tu dengan badan sentiasa panas. Lepas tu jenis nak marah, makan pun kadang-kadang tak selera, nak solat pun kadang-kadang menjadi malas. Bila rumah aku baca Quran pun aku tak boleh nak dengar benda tu, macam bingit telinga aku ni. Dan hari tu bila ustazah tu hantar daun bidara dan air bidara, sedikit air Yasin, dan berbekalkan dengan doa-doa yang dah diajar kepada kami suami isteri. So aku dengan isteri aku lepas asar macam tu, kita mandilah. Kita cubalah, ikhtiar lah mandi dengan air daun bidara tu lah. So mula-mula aku suruh isteri dengan anak-anak aku dulu mandi. So diorang pun mandi. Masa tu aku masih tinggal di rumah sewa Gombak tu kan. Ingat tak cerita aku dengar dalam video sebelum ni, rumah sewa Gombak. Benda ni terjadi dekat rumah tu lah. So isteri aku mandi dengan anak-anak. Waktu dia mandi tu, aku terhidu macam bau, nak kata bau bangkai bukan bau bangkai, nak kata bau tahi pun bukan bau tahi. Aku tak tahu bau apa, tapi busuk dia lain macam. Dan bila rumah aku dah selesai mandi, dia buka pintu tu, lagi bau tu menusuk ke hidung. Aku cakap dengan rumah aku, awak buang air ke kat dalam ni? Busuk je. Saya mandi dengan anak-anak, takkanlah buang air awak ni pun. Dah. Saya tak bawa apa-apa pun, awak pergi mandi. Macam okay lah. Aku pun siap-siap masuk dalam tu kan. Aku selawat dalam hati, baca apa yang patut dalam hati. Dalam bilik air takkan nak baca kuat-kuat kan. Dan aku pun jirusan yang pertama. Kau bayangkan guys, air dalam baldi tu yang dipenuhi yang berisi daun bidara, dan air tu sejuk tau. Air tu daripada tangki rumah aku. Mandi pun memang sejuk air tu. Tapi bila aku cedok, jirus kat badan aku, air tu tiba-tiba aku rasa macam air water heater tu yang panas, yang kita buka water heater yang paling max sekali. Dia punya panas dia guys. Aku menggelumpur baik mandi masa tu. Panas. Atau rumah aku kat luar tegur aku lah. Awak okey tak? Air tu sejuk, apa yang panasnya? Okey tak ni? Tapi aku kuatkan semangat juga. Okey. Tak apa, jangan risau. Okey. Aku mandi juga sampai habis lah, sebaldi tu. Dia punya panas guys. Ya Allah, aku tak nak bayangkan itu kan. So lepas aku siap mandi tu, isteri aku pula, busuknya bau awak buang air ke? Busuknya. Tak ada, saya tak sempat buang air. Air ni panas lah. Kenapa tadi saya tak ada, air tu sejuk tau. Tu panas air ni. Saya tak tahu. Dan lepas tu aku pun lepas mandi macam biasalah, kering-keringkan badan apa semua. Dan sampai waktu maghrib, alhamdulillah tak ada jadi apa-apa lah. Dan aku amalkan mandi air bidara tu selama 3-4 hari. So selama 3-4 hari tu jugalah aku mandi, badan aku akan panas. Dan alhamdulillah hari ke-5 ke-6 tu aku beransur pulih. Dan sepanjang aku mandi air daun bidara tu, aku mimpi juga sosok lelaki tu, tapi dia tak datang menyergah aku seperti mana yang awal-awal tadi aku cerita lah. Dia cuma berdiri jauh sambil melihat aku.
dengan muka dia yang berdarah. Tengok aku macam ni je. So setiap kali aku mimpi macam tu, aku akan terbangun dan aku terus tak boleh tidur guys. Lepas tu aku nak solat, aku nak ambil wuduk, aku rasa macam air tu panas. Kadang-kadang aku rasa air tu terlalu sejuk dan aku rasa macam berat nak buat ibadat lah. Alhamdulillah, selepas dah amalkan mandi daun bidara tu lebih kurang 3-4 hari, hari itu hari kelima, hari keenam tu aku beransur pulih lah. Aku dah mula boleh dengan anak-anak aku, aku dah okey, badan aku pun dah tak rasa sakit-sakit sangat belakang ni, dah semua dah okey. Malam ke-6 selepas aku mandi air daun bidara tu, lepas solat isyak, aku decide aku nak tidur awal sebab aku rasa macam terlalu penat lah malam tu. So anak bini aku pun join aku tidur awal sekali lah malam tu. So waktu aku tengah tidur, aku mimpi lagi sosok lelaki tu, tapi kali ni dia datang ke arah aku agak berbeza. Kawasan yang sama, kawasan gelap, kawasan belukar yang gelap. Dia datang ke aku baju lusuh, tapi mukanya dah tak berdarah kali ni. Muka dia agak bersih, cuma bercapuk-capuk macam kesan-kesan tanah macam tu je lah. Dia datang ke arah aku, tapi dia tak datang dekat. Dia datang macam setengah perjalanan dia tu nak datang kat aku. Kemudian dia buat macam ni, "Bang, tolong bang, sakit bang, tolong." Aku tengah tidur, aku terbangun. Astaghfirullahalazim. 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 Siapa dia? Siapa dia? Dah sebulan. Ya Allah. Allahu Akbar. Aku kuatkan. Masa tu aku tengok jam dinding, menunjukkan lebih kurang 4 suku 4:15 pagi. So malam tu guys, aku decide, aku bangun, aku terus ambil wuduk, aku baca Yasin dan aku buat tahlil. Dan malam tu agak berat juga waktu aku nak tahlil dengan baca Yasin tu. Sebab sewaktu aku tengah baca Yasin, aku ternampak macam ada satu bayangan hitam dekat pintu bilik aku. Bayangan hitam dekat pintu bilik aku. Aku tak pastilah dia memandang aku ke atau apa, dia cuma berdiri dekat situ. Aku tak nampak dia, tak nampak mata ke apa, dia cuma sosok hitam saja diri dekat sana. So perlahan-lahan aku baca, aku tahlil macam biasa, aku berdoa. Lepas aku berdoa, aku zikir sambil aku tunggu waktu subuh lah time tu. Okay? Lebih kurang dalam 10 minit lagi nak waktu subuh, benda tu masih lagi dekat pintu bilik aku. Waktu tu bilik aku ni agak gelap lah. Aku cuma gunakan lampu tidur saja dekat ujung bilik sebab aku tak nak mengganggu anak-anak isteri aku tengah tidur. Okay? So aku kuatkan semangat. Okay, bilik aku ada balkoni. So balkoni ada pintu. Aku bangun, aku pergi ke arah pintu tu, aku buka. Aku tarik nafas panjang. Kalau kau niat kau baik, kau duduklah kat sini. Tapi kalau niat kau tak baik, aku harap kau boleh keluar. Kau kena ingat, Allah tu Maha Berkuasa, Allah tu pemilik segalanya. Dia boleh, dan dia sajalah yang paling berkuasa. Sambil lepas aku cakap macam tu, aku pun baca ayat kursi. Aku baca 3 kul. Dan ayat yang terakhir tu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak semena-mena guys, tangan aku ni menggigil tau, pegang tombol pintu ni. Dan tak semena-mena ada macam satu angin sepoi-sepoi bahasa lalu kat muka aku, keluar daripada pintu balkoni tu. Lepas si benda tu keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
azan subuh berkumandang. Aku tutup pintu tu, terok. Aku kunci, tak. Aku masuk dalam rumah, aku duduk dekat ujung katil. Aku rasa macam rumah aku tu tiba-tiba rasa macam sejuk sangat. Sejuk dia bukan sejuk apa tau. Sejuk yang selama ni aku rasa rumah aku tu bahang. Walaupun aku dah buka aircon, tapi masih aku boleh berpeluh panas bahang tu. Tapi hari pagi tu aku rasa macam nyaman, macam tenang, macam sesuatu yang dah lepas daripada badan aku ni. Aku cuma boleh cakap, ya Allah, siapa yang datang dalam mimpi aku setiap malam tu, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, alhamdulillah, ya Allah dah membantu aku. Allah Akbar, astagfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Mana-mana air mata aku jatuh, guys. Air mata aku jatuh, guys. Tak tahu kenapa aku sedih sangat pagi tu. Dan kemudian aku kejutlah isteri aku, untuk kita solat jemaah subuh tu. Dan alhamdulillah, selepas kejadian pagi tu aku pulih seperti sedia kala. Aku boleh pergi bekerja, dan aku sambunglah tugas fardu kifayah aku tu untuk membantu jenazah-jenazah yang lain. So guys, itulah dia pengalaman aku menguruskan jenazah seorang lelaki ni selepas aku menguruskan jenazah dia sebenarnya. Dan aku sebenarnya percaya bahawa roh orang yang dah meninggal dunia dia tak boleh kembali ke dunia kita, guys. So dia memang dah pergi ke alam dia lah. Tak kisahlah dia meninggal macam mana cara dia memang terus dekat alam dia. Tapi yang menjelma sebagai dia tu, wallahualam, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin makhluk-makhluk yang lain lah kan. Aku tak berani sangat nak cakap lebih-lebih sebab aku pun tak berapa arif tentang benda-benda ni. Tapi itulah yang disampaikan kepada aku oleh kawan-kawan, oleh ustaz-ustaz, oleh orang-orang tua yang pernah aku berborak lah sebelum ni. Okay, aku rasa itu saja daripada aku untuk malam ni. Pada korang yang belum subscribe channel aku, tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng tu, supaya tak ketinggalan video-video aku yang akan datang. Dan kalau korang tekan butang subscribe tu, insyaAllah aku lebih semangat lah nak buat video-video yang lebih menarik akan datang. Dan pada korang-korang yang nak share kan pengalaman seram korang ataupun kisah-kisah seram yang korang lalui, boleh hantarkan kepada aku di mana-mana sosial media yang ada aku senaraikan di description box bawah ni. Ataupun boleh email kepada aku di mnurashraf222@gmail.com. InsyaAllah aku akan cuba ceritakan semula dengan gaya perceritaan aku sendiri. Okay, aku undur diri dulu. Kita support semua YouTubers yang ada di Malaysia. Selagi mereka membawa konten yang bermanfaat, kita sokong, guys. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam.